muncul seiring dengan Kesatuan Melayu Muda KMM pada tahun 1936 oleh golongan nasionalis yang berpendidikan Melayu serta dipengaruhi oleh Gerakan Nasionalis Indonesia. Namun, pertubuhan politik ini dilihat sebagai pertubuhan yang bersifat agresif. KMM diasaskan oleh Ibrahim bin Haji Yaakob dan dianggotai oleh kebanyakan penuntut maktab perguruan Sultan Idris Tanjung Malim. Kesedaran politik juga timbul kerana dasar kolonial sendiri yang menjalankan diskriminasi pendidikan dengan mengelompokkan rakyat kelas bawahan di SITC. Dasar dan tindakan kolonial British dianggap sebagai senjata makan tuan. Golongan guru telah bergerak secara strategik dan berorganisasi untuk meniupkan semangat nasionalisme dalam kalangan orang Melayu melalui kesatuan fikiran dan tenaga. Parti ini ditubuhkan pada Mei 1937 di Kampung Baru, Kuala Lumpur oleh sekumpulan guru-guru dan pentadbir Melayu seperti Ibrahim Yaakob, Mustafa Husin, Hasan Manan, Uthman Matnur, Idris Hakim, Ishak Haji Muhammad, Onan Siraj, Abdul Karim Rashid, Bahar Abid, Sulung Cik, Abdullah Kamil, Abdul Samad Ahmad, Muhammad Salimuddin, Ahmad Rostamam dan Burhanuddin Al-Hilmi. Parti yang berasaskan ideologi demokratik sosialisme ini bukan sahaja berjuang menentang penjajah Inggeris, tetapi juga anti-federal dan anti-birokrat Malaya yang berorientasikan Barat. Malah, perjuangan ini bertujuan untuk penyatuan nasional, peri kemanusiaan, kemerdekaan nusa dan bangsa, demokrasi, rasa persaudaraan atas asas kebenaran dan kesucian. Parti ini mendapat gagasan pemikiran dari Revolusi Indonesia. Usaha yang dilakukan adalah dengan menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia yang dikenali sebagai Melayu Raya. Kesatuan Rakyat Indonesia KRIS mencadangkan tanah Melayu dan Indonesia mengisytiharkan kemerdekaan bersama-sama. Namun, cadangan ini tidak dicapai bersama kerana Jepun telah menyerah kalah akibat daripada pengeboman yang berlaku di Hiroshima dan Nagasaki. Indonesia telah mengisytiharkan kemerdekaan secara bersendirian. Kemuncak kesedaran kebangsaan orang Melayu menjelang Perang Dunia Kedua ialah apabila diadakan Kongres Melayu pada tahun 1939 dan 1940. Kongres ini mendapat sokongan dari golongan intelek dan akhbar-akhbar Melayu melalui kemuncak kesedaran kebangsaan orang Melayu. Melalui Kongres Melayu ini, terdapat beberapa kepentingan yang diperoleh melalui Kongres Nasionalisme terhadap orang Melayu. Antaranya ialah kemuncak kesedaran kebangsaan orang Melayu, membincangkan kemunduran orang Melayu dalam ekonomi dan pendidikan, mendedahkan layanan pilih kasih oleh British dalam pentadbiran kerajaan, menunjukkan perjuangan kesatuan mendapat sokongan golongan intelek Melayu dan akhbar Melayu, mewujudkan perpaduan orang Melayu untuk mengatasi permasalahan sosioekonomi dan politik, mengatasi perasaan kenegerian dalam kalangan orang Melayu, dan menunjukkan kesepakatan orang Melayu di seluruh semenanjung dalam satu gerakan nasionalisme. Semasa Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepun di Malaya pada Disember 1941, KMM bekerjasama dengan Tentera Anti-Jepun TAJRM atau Malayan People Anti-Japanese Army MPAJA.
Parti ini diharamkan oleh Jepun pada 1942 kerana perjuangan bersenjata menentang Jepun dan dianggap radikal, iaitu berani menyatakan tentangan terhadap Inggeris secara terbuka, dan kemudiannya diharamkan oleh British. Kerajaan British telah mengambil langkah untuk mengawal pergerakan KMM. Tindakan yang dilakukan oleh kerajaan British ialah membersihkan SITC pada tahun 1936. Pengetua SITC Oti Dusak telah dibersarakan, Harun Aminur Rashid dihantar ke Brunei, Abdul Hadi Hassan dipindahkan ke Kelantan dan Zakbar dipindahkan ke Singapura. KMM dibenarkan bergiat dalam politik tetapi dikawal dengan ketat semasa penjajahan Jepun. KMM tidak mendapat sokongan golongan birokrat Melayu yang menguasai pemikiran orang Melayu pada waktu itu. Jepun menggunakan KMM untuk mendapat sokongan orang Melayu ketika menjajah negara ini. Pembela Tanah Melayu, PETA, ditubuhkan untuk menjaga kepentingan rakyat di bawah pentadbiran Jepun dan mengumpulkan sukarelawan yang diberi latihan ketenteraan untuk menentang British jika kembali ke Tanah Melayu. Namun, penubuhan PETA telah diharamkan kerana PETA telah menjalinkan hubungan dengan Pertubuhan Malayan People Anti-Japanese Army (MPAJA). Sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua, para pemimpin KMM telah ditangkap dan dipenjarakan di Singapura. Akhirnya, KMM telah dibubarkan oleh kerajaan British. Jadi, tahukah anda tujuan penubuhan KMM ditubuhkan? Tujuan penubuhan KMM adalah untuk menggabungkan semua negeri Melayu, memperjuangkan kepentingan hak orang Melayu, menggulingkan kerajaan British, memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu Indonesia di bawah konsep Melayu Raya, mencapai hasrat politik iaitu menentang penjajahan British, menggalakkan perpaduan pemuda Melayu di seluruh Semenanjung, dan meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu. Jadi, secara keseluruhannya, Kesatuan Melayu Muda KMM merupakan parti politik kebangsaan yang paling awal di Tanah Melayu. Matlamat utamanya adalah untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Ianya bersifat radikal dan berhaluan kiri kerana mengamalkan dasar yang bertentangan dengan British. KMM mengadakan pakatan dengan Jepun untuk menggulingkan kerajaan British. KMM juga menggunakan akhbar Warta Malaya untuk menyebarkan perasaan anti-British kepada masyarakat. Namun, parti ini telah diharamkan British dan pemimpin-pemimpinnya telah ditangkap pada tahun 1942.